Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi, pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan meneruskan pelajaran kita pada bab 3. Kita cuba imbas kembali pada bab 3 pada awal bab yang sebelum ini, pada 3.1, kita fokus kepada kekayaan hasil bumi yang ada di tanah Melayu, iaitu di beberapa negeri termasuk Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi, kekayaan hasil bumi ini menyebabkan British ingin meluaskan kuasanya. Kenapa? Kerana perkembangan industri di Eropah yang menyebabkan British memerlukan bahan ataupun hasil mentah, bahan mentah terutamanya biji timah. Jadi kita akan lihat pada topik kali ini, kita akan fokus kepada beberapa bahagian. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan fokus untuk pertama membincangkan apa strategi-strategi peluasan kuasa British di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Selain daripada itu, kita akan cuba mencirikan kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara dan juga yang paling penting, kita cuba mendapatkan iktibar atau pengajaran yang kita boleh perolehi daripada peristiwa campur tangan dan juga penjajahan. Jadi, kita cuba lihat dengan lebih detail. Okey, di sini kita boleh lihat beberapa strategi British untuk meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu. Yang pertama ialah manipulasi. Yang kedua, desakan dan ugutan. Dan yang ketiga, perjanjian. Secara ringkasnya, manipulasi ini apabila sesuatu individu dipergunakan atau dikuasai oleh orang lain. Manakala desakan dan ugutan pula lebih kepada situasi apabila orang yang lebih kuat cuba mengambil kesempatan kepada orang yang lebih lemah. Dan juga perjanjian ialah melibatkan sesuatu perjanjian yang bertulis dan ditandatangani. Dan selalunya British menggunakan ini sebagai kita kata apa, perjanjian yang terselindung, ada niat jahat di sebaliknya. Jadi hari ini sebenarnya kita akan cuba fokus kepada strategi manipulasi. Apa yang berlaku bila ada sesuatu suasana yang tidak stabil di sesuatu negeri Melayu bersekutu, ada kekacauan ataupun peperangan. Jadi ini membuka peluang kepada British untuk melaksanakan strategi manipulasi ini. British akan cuba memberikan bantuan, konon-kononnya nak bantu. Untuk apa? Untuk British meluaskan pengaruhnya. Jadi ini yang berlaku, ada suasana yang tidak stabil, ada kekacauan, British datang konon-kononnya untuk bantu dan meluaskan pengaruh kuasanya. Yang pertama, kita akan lihat situasi manipulasi British di Perak. Iaitu ada dua situasi yang berlaku di Perak. Dua perkara yang berlaku di Perak, iaitu Perang Larut dan juga perebutan tahta Kesultanan Perak. Jadi kita akan lihat yang pertama, iaitu Perang Larut. Apa yang terjadi? Pemerintah Larut ketika itu, iaitu Tengku Menengah Ibrahim, membawa ramai pelombong Cina untuk memajukan industri biji timah ataupun pelombongan biji timah. Jadi pergaduhan berlaku antara dua kumpulan, iaitu Gihin dan Haisan. Jadi menyebabkan tercetusnya Perang Larut. Jadi bila kita sebut Perang Larut, ingat ada dua kumpulan yang bergaduh, iaitu Gihin dan juga Haisan. Jadi ini menyebabkan perdagangan biji timah di negeri Selat terganggu. Jadi golongan pelabur Eropah dan pedagang-pedagang negeri Selat ini meminta British untuk campur tangan untuk melindungi pelaburan mereka. Jadi inilah yang berlaku di Perang Larut, iaitu di antara puak Gihin dan juga Haisan. Seterusnya, selain daripada itu, berlaku juga perebutan tahta Kesultanan Perak. Okey, apa yang terjadi? Di Perak, sistem penggiliran digunakan dalam pewarisan tahta menentukan siapa yang menjadi sultan. Jadi di bawah sultan ada beberapa pembesar yang
menunggu giliran mereka supaya menjadi sultan, iaitu antara pembesarnya ialah Raja Dihileh, Raja Bendahara, Raja Muda sebelum menjadi sultan. Jadi bermula dari Raja Dihileh, naik pangkat jadi Raja Bendahara, akhirnya jadi Raja Muda. Dari Raja Muda barulah boleh jadi sultan. Okey, seterusnya. Pada akhir abad ke-19 berlaku satu krisis yang menyebabkan perebutan kuasa di antara kerabat keluarga di Raja Perak. Jadi kita cuba lihat satu persatu. Yang pertama kita akan cuba lihat Sultan Ismail. Okey, Sultan Ismail telah dilantik ataupun menjadi sultan setelah kemangkatan Sultan Ali. Jadi beliau ataupun tuanku mendapat sokongan pembesar Hulu Perak termasuk Ngah Ibrahim dan Menteri Larut. Jadi wilayah kekuasaan para pelajar boleh tengok di dalam peta, iaitu di Kuala Kangsar dan juga Sayong. Selain daripada Sultan Ismail, ada juga Raja Yusof. Raja Yusof wilayah kekuasaannya di Pelanca. Raja Yusof iaitu Raja Dihileh menuntut haknya sebagai sultan. Kerana apa? Kerana tuanku berkata beliau telah lama diketepikan daripada menjadi sultan. Jadi tadi Raja Ismail, sekarang Raja Yusof pun menuntut hak yang sama. Selain pada itu, ada tuntutan daripada Raja Abdullah. Raja Abdullah wilayah kuasaannya di mana? Di Durian Sebatang dan juga di Batak Rabik. Jadi Raja Abdullah ini iaitu Raja Muda. Sepatutnya Raja Muda lah yang naik jadi sultan. Beliau tidak ditabalkan. Kerana apa? Kerana beliau tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dijemput. Ingat, seperti yang berlaku di Johor, kalau nak menjadi sultan, perlu hadir upacara pemakaman ataupun pengebumian sultan yang sebelumnya. Jadi beliau menuntut kembali haknya sebagai sultan sebab apa? Ada masalah kewangan dan juga ada sokongan daripada pelabur Eropah dan Cina. Beliau juga mendapat sokongan daripada pembesar di Perak iaitu Datuk Maharaja Lela. Jadi apa yang berlaku akhirnya perebutan kuasa tahta Kesultanan Perak ini telah membuka ruang kepada British untuk apa? Melakukan manipulasi politik. Jadi Andrew Clark iaitu Gubernur Negeri Selat kononnya telah menyokong Raja Abdullah, membantu Raja Abdullah ini untuk menjadi Sultan Perak. Sedangkan tadi Sultan Ismail telah pun ditabalkan. Jadi ini menyebabkan Perserikat Pelombongan Cina kononnya nak menamatkan perserikataan pelombongan Cina di Larut. Nak jadikan Perak aman. Tetapi sebenarnya ini merupakan apa? Merupakan peluang untuk British meluaskan kuasa, melakukan manipulasi politik di Perak. Seterusnya, kita lihat manipulasi British di Selangor. Di Selangor pun ada berlaku dua perkara. Yang pertama ialah pertelingkahan antara siapa? Antara kerabat diraja. Kalau di Perak tadi perebutan kuasa, tapi di Selangor ialah pertelingkahan antara kerabat diraja. Dan yang kedua berlakunya perang Kelang. British turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi boleh lihat di sini ialah peta Kelang. Okey, kita lihat yang pertama, perang Kelang. Perang Kelang melibatkan siapa? Melibatkan Raja Abdullah bin Raja Jaafar dengan Raja Mahadi bin Raja Sulaiman, iaitu pembesar di negeri Selangor. Apa yang jadi? Raja Abdullah telah memperoleh hak mentadbir daerah daripada siapa? Daripada Sultan Abdul Samad. Manakala Raja Mahadi ini pula ialah anak ataupun putera kepada Raja Sulaiman, iaitu pembesar yang sebelumnya. Jadi Raja Abdullah telah berjaya memajukan daerah Kelang sebagai apa? Pusat pengeluaran biji timah. Jadi maksudnya sudah maju, sudah berjaya. Jadi sehingga ada pembukaan lombong di Ampang dan Kuala Lumpur. Jadi kemajuan inilah menyebabkan Raja Mahadi nak kembali menuntut haknya ke atas daerah Kelang. Kononnya kerana apa? Kerana sebelumnya ayahandanya telah berkuasa di Kelang. Jadi dalam situasi ini juga, perang Kelang ini juga, ada kumpulan yang di Perak tadi, iaitu kumpulan melibatkan kaum Cina, iaitu kumpulan Haisan. Kumpulan Haisan menyokong Raja Abdullah, manakala kumpulan Gihin menyokong Raja Mahadi.
Okey, jadi pelajar cuba faham situasi ini ya. Okey. Jadi akhirnya Perang Kelang ini menyebabkan Sultan Selangor terpaksa menghantar Tunku Kudin untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi siapa Tunku Kudin? Tunku Kudin atau nama sebenarnya Tunku Diauddin dilantik sebagai wakil Sultan Selangor untuk menamatkan Perang Kelang. Jadi apa yang dilakukan? British memihak kepada raja dan pembesar Melayu yang boleh membawa keuntungan. Yang boleh bawa sokongan. Jadi British membantu Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang itu. Jadi melalui bantuan ini British mengharap apa? Mengharap supaya Sultan Selangor sedia menerima perlindungan British. Kononnya British boleh tolong. Jadi biarlah Sultan Selangor menerima bantuan daripada British. Tetapi Sultan Selangor sebenarnya tidak terpedaya dengan ajakan British tersebut. Seterusnya kita akan lihat manipulasi British di Sungai Ujong Negeri Sembilan. Iaitu ada perbalahan pembesar Sungai Melayu. Apa yang perbalahan ini maksudnya bergaduh. Apa yang terjadi kita lihat. Kita perlu faham yang pertama ialah kepentingan Sungai Linggi. Apa itu Sungai Linggi? Sungai Linggi merupakan satu laluan penting yang menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan yang sekitarnya. Jadi Sungai Linggi ni apa? Sungai Linggi ini penting untuk apa? Memungut cukai daripada siapa? Daripada pedagang yang membawa biji timah. Biji timah yang nak dibawa ke Pelabuhan Melaka. Jadi inilah kepentingan Sungai Linggi. Jadi ada maklumat tambahan. Sungai Ujong juga dikenali sebagai Seremban. Sekarang kalau kita cari Sungai Ujong dalam peta tak jumpa. Sebab apa? Sungai Ujong telah dikenali semula sebagai Seremban. Okay, seterusnya, apa yang berlaku di Sungai Ujong atau Seremban tadi? Okay, ini Kuala Linggi, sungai dia. Jadi di sinilah tempat kedudukan Sungai Linggi dalam daerah Sungai Ujong. Tempat kutip cukai tadi. Jadi apa yang berlaku? Okay, di sini ada persaingan pembesar untuk memungut cukai. Antara siapa? Antara Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Linggi. Saling bersaing untuk mengawal pungutan cukai. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar telah dimanipulasi oleh British. British telah mengambil peluang ini kerana dengan apa? British telah bantu dengan bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana. Bantu Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Jadi bila Datuk Kelana menang, akhirnya sebenarnya bukan Datuk Kelana yang menang tetapi British yang telah menang, iaitu dapat memperoleh hak memungut cukai di Sungai Linggi. Inilah kadang-kadang kita kata apa? Menang bersorak, kampung tergadai. Memang Datuk Kelana menang tapi akhirnya British yang memperoleh hak memungut cukai di Sungai Linggi. Ini okey. Jadi para pelajar boleh mengambil iktibar daripada pembelajaran kita setakat ini, bagaimana kita perlu berhati-hati dengan kuasa asing dan perlu memperkukuhkan keamanan dan kekuatan dalam negara kita supaya kita tidak dikuasai oleh negara asing. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita kali ini. Kita akan sambung pula pada pembelajaran sesi akan datang, iaitu tentang strategi kedua, iaitu desakan dan paksaan kepada Raja-Raja Melayu dalam menerima perlindungan British. Jadi maaf salah dan silap. Semoga para pelajar terus bersemangat meneruskan pelajaran di rumah. Take care, stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.